Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya pada hari ini. Hari ini hari Isnin, saudara, tanggal 5 Disember. Hari ini adalah hari yang ke-992 COVID menyerang. Apa khabar Rubidin, Mustafa Ilyas, Syed Nazri, begitu juga Wiyah Muhammad Ismail di TikTok, Saudara Raja Syahrizad, Shah Ibrahim, Syed Nazri, Zamari LC, Fazli Yub, Atun Yahya, Ibrahim Cik Muda di Facebook, Saudara Triot, Puan Nurmala Hamzah, Syahizan di TikTok, Imrina, Saudara Zakaria di Instagram. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe sama ada di Facebook maupun di Instagram ya. Saudara Farid Fazil, Saudara Amran Abi, Puan Aminah Kak Minah dari Terengganu, apa khabar? Rubidin bersama dengan pasangannya, Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din. Begitu juga Saudara Muhammad Khairul Kamarudin, Saudara Swensky Brutal, Muhammad bin Sa'ad, Saudara Azwan Kalau, Joka Karim, Sofian Aziz, apa khabar Yan? Moga anda sihat dan walafiat bahagia di Kelang ya. Saudara Jonathan Hamzah. Itu juga Rosinin Korengot dari Sarawak, Saudara Hamdan Alif, Zian Yan, Muhammad Hashim Muhammad Din, Waalaikumsalam, Sabli Sadari, John Ringo, salam. Esok telur turun kata Muhammad, tak tahulah saya saudara. Saudara Zaid Fakri, saudara mengambil berkat, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Razak Yusuf, saudara Abdul Hamid di TikTok, boleh bujang, boleh bujang, tak ada masalah tu. Saudara Muhammad Rozi, Saudara Nurdin Mat, begitu juga Mimah S Kitchen ya saudara. Saudara Zakaria Hashim, Saudara Azmi Nordin, Saudara Rosmini dari Pontian, terima kasih Puan Rosmini, Jeffrey Sanyut, Azlam Saringat, rasanya dari Sabah dan Sarawak saudara. Itu juga Saudara Muhammad Husin di TikTok, Saudara Azmi Nordin, James J, Pak Ngahdi dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Baik, saya terus menyantuni perkabaran yang disampaikan kepada saya oleh sahabat kita Saudara Jamil Idris bersama dengan Rio yang memberi berita tentang COVID-19. Hari ini saudara, hari yang ke-992. Tinggal 8 hari lagi genap 1000. Sebab dari segi laporan yang saya terima daripada Saudara Jamil Idris hari ini, jumlah jangkitan nampaknya susut lagi. Kemarin 1866, semalam 1502. Mungkin gamaknya virus corona diseram. Dia tengok Menteri Kesihatan Wanita Dr. Zalia Mustafa yang jadi Menteri Kesihatannya saudara. Tapi bagaimanapun jumlah kumulatif, jumlah yang terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 5,332 orang. Itu yang saya katakan saudara, saya amat khawatir, saya amat bimbang. Kalau semalam laporan kematian 6 orang. Sebab itu saya mengatakan kalau boleh, sebaik mungkin saudara, jagalah kebersihan diri anda, jaga keluarga kita, pastikan kita melakukan penjarakan sosial dan sebagainya saudara. Lain tak ada, kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita saudara. Dari laporan tersebut saya nampak alhamdulillah 2 negeri saja yang ada peningkatan, iaitu di Johor 37 jangkitan dan Kedah 100 jangkitan. Lain-lain negeri alhamdulillah susut nampak gayanya. Dan negeri-negeri yang masih lagi berada di atas 100 jangkitan, iaitu Wilayah Persekutuan 160, Selangor 541. Nampaknya susut saudara. Sabah 102, bagaimana saya katakan tadi, Kedah 100, dan Melaka 111. Cuma 5 negeri saja yang masih lagi berada di angka 100 ke atas. Lain-lain negeri nampak gayanya alhamdulillah bertahan saudara. Mudah-mudahan segeralah usai. Lama sangat dah ni, dah dekat 1000 hari dah COVID-19 ni melanda negara kita. Baik saudara, kena laju sikit sebab malam ni macam-macam cerita ada saya dengar. Jadi jangan lupa, saya harus memberi pencerahan tentang e-commerce. Teman-teman kita yang berniaga, perlulah kita suntikkan semangat supaya mereka berniaga. Saudara, carilah rezeki yang halal, yang baik daripada sumber perniagaan saudara. Bagaimana saya katakan, kalau anda mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011 330
4141. Al-Azhar masih memasarkan setangi bakurnya dan juga minyak-minyak wangi, parfum daripada negara Timur Tengah, saudara. Kalau tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Kalau anda menghubungi Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sedap dimakan, boleh makan buat lauk untuk makan dengan nasi boleh, dengan pulut boleh, makan dengan roti boleh, sedap saudara. Kalau makan dengan roti jadi macam apa kita punya hotdog ataupun burger, memang sedap saudara. Dan bagi teman-teman di Lembah Kelang, mau buah-buahan dihantar terus ke rumah anda, hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Buah-buah sebut grade AAA, harga lebih murah dari pasar. Tapi jangan lupalah saudara, makanan kegemaran saya ini memang sedap saudara. Sebab itu saya memberi peringatan sebab malam supaya anda memesan popiah sira Lady Maria. Memang sedap saudara, pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203. Kemudian bagi anda yang tak tahu nak berniaga apa, ada iaitu tim Nur Aisyah. Boleh anda hubungi di talian 018 279 4288. Sebab tim Nur Aisyah ni sekarang ni sedang mencari rakan-rakan perkongsian untuk berniaga. Mereka mempunyai produk kosmetik wanita, makanan segera, susu dan sebagainya. Hubungi tim Nur Aisyah di talian 018 279 4288 saudara. Jangan lupa saudara, sahabat kita yang masih tekun berusaha, saudara Zul, iaitu tokoh jamu kemaman. Tokoh jamu kemaman, saudara boleh hubungi saudara Zul di talian 019 917 0449 ataupun layari internetnya. Dan hari ini saya nak beri pencerahan dua produk daripada tokoh jamu kemaman, iaitu Neofera, itu minyak kelapa dara ataupun virgin coconut oil. Tujuannya untuk membantu merawat masalah kulit seperti psoriasis, eczema, dermatitis dan membantu menguatkan gusi melalui proses penguburan. Bila kita berkumur, saudara, ini ia turut juga membantu masalah stroke ataupun angin ahma dan menguatkan tulang. Boleh juga dijadikan minyak selusuh untuk ibu yang bakal melahirkan anak, merawat ulcer, boleh diminum dan disapu pada kulit. Saudara, jangan lupa tokoh jamu kemaman Neofera, itu minyak kelapa dara. Dan satu lagi saudara, produk yang dipasarkan oleh sahabat saya iaitu tonik mayang seri lebat. Ni dia saudara. Tonik mayang seri lebat ini adalah untuk menghitamkan rambut. Tapi jagalah rambut dah macam saya ni, tak boleh lah. Dah putih saudara. Kalau masih ada lagi sikit-sikit bunga-bunga lalang tu, bolehlah gunakan tonik mayang seri lebat, iaitu merupakan ekstrak daripada buah keras untuk menghitamkan rambut serta mengatasi masalah uban. Ia melebatkan rambut dan meluruskan rambut serta memberi nutris, iaitu kepada akar rambut dan menyuburkan rambut. Ia mengandungi aromaterapi, menghilangkan stres dan sesuai untuk seisi family. Jangan lupa saudara, itu produk daripada sahabat kita tokoh jamu kemaman saudara Zul. Hubungi di talian 019 917 0449. Terima kasih kerana anda mengizinkan saya meluangkan waktu untuk mewawarkan produk teman-teman kita. Saya berusahalah untuk mencari rezeki yang halal yang saya katakan. Ya, saudara Rosli Arifin, saudara Azhar Rahman, saudara John Rembo, saudara Emil Halim, Hamzan Mijan, saudara Masrul Azmi, Buaya Jantan pun ada saya di TikTok. Saudara Malik Aim, saudara Jinadi Hakim, Ismail Muhammad, Syuhami, Abdullah Syuhim, Hashim Sarnon dan Azriun, dan Anti katanya, so Azrul Sub. Baik saudara, kita masuk segmen ini agak penting juga, iaitu naluri kehidupan kita saudara. Saya sama malam mengingatkan anda, jangan lupa kita umat Islam, kita ada garis panduan yang perlu kita ikuti. Dan dalam Islam ini banyak unjuran-unjuran yang elok kita ikuti untuk menjadikan kehidupan kita ini lebih sempurna. Kerana saudara, siapa pun kita pada hari ini saudara, sama ada anda seorang ahli perniagaan yang kaya, sama ada anda ahli ekonomi yang pandai mengurus selok belok ekonomi, ataupun anda seorang ahli politik,
yang aktif, yang menjalankan pelbagai aktiviti, atau siapa sahajalah kita, saudara. Tapi pernahkah kita terfikir untuk menjadi seorang yang ahli syukur? Ini penting, saudara. Anda boleh jadi ahli apa saja, insinyur yang hebat dan sebagainya, tetapi ahli syukur itulah yang paling penting dalam kehidupan kita. Kerana menjadi ahli syukur, ia tidak memerlukan modal. Sama ada dengan wang ringgit atau proposal yang tebal-tebal untuk dikemukakan kepada mana-mana pihak. Ia membentuk diri menjadi seorang ahli syukur adalah dengan 4 kriteria. Iaitu pertama sekali, kita bersyukur walaupun nikmatnya kecil. Biarpun nikmat yang kita perolehi, saudara, taklah sehebat mana, tapi sematkan dalam diri dengan sifat qanaah, iaitu sentiasa berasa cukup dengan apa yang telah Allah kurniakan. Biarpun ia berupa ujian, lapangkan hati untuk menerimanya dengan bersyukur kerana ujian yang ditimpakan lebih ringan berbanding orang lain. Kadang-kadang kita merasakan orang lain, kita ni teruk, ada ujian itu dan ini, tapi orang lain lebih teruk lagi, saudara. Macam mana kita katakan, kita tengok orang pakai kasut mahal-mahal, kita cemburu, sedangkan kita lupa bahawa ada orang yang tidak berpeluang untuk merasa nikmat memakai kasut. Dan yang kedua, kita sentiasa memuji Allah. Sentiasa pada setiap masa memuji Allah. Kerana amat mudah, saudara, untuk memuji Allah, iaitu dengan mengucapkan perkataan Alhamdulillah. Itu segala puji-pujian bagi Allah. Jadi jadikan perkara ini sebagai satu kebiasaan dalam diri kita, tanda syukur kita terhadap segala kurniaan Allah. Dapat, Alhamdulillah. Tak dapat pun, Alhamdulillah. Dan yang ketiga, berterima kasih kepada penunjuk jalan nikmat. Kita berterima kasih pada Allah, terima kasih pada baginda Rasulullah, saudara. Setiap rezeki yang datang, itu datang daripada Allah, saudara. Macam saya katakan semalam, rezeki tidak pernah salah alamat. Tapi perlu kita ingat, kadang-kadang rezeki itu disampaikan kepada kita melalui orang. Sebab itu kita kena berterima kasih. Contohnya, apabila kita diterima bekerja, menjawab satu jawatan, saudara, artinya kita harus berterima kasih pada orang yang memberi kesempatan untuk kita mendapat bidang pekerjaan. Dan yang keempat, nikmat wasilah akan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, nikmatilah nikmat dan kurniaan yang Allah berikan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kita terlalu leka dengan keindahan nikmat yang kita perolehi sehingga mengabaikan kewajipan kita. Kerana sebagai hamba, kita jangan lengah-lengahkan waktu solat, kerana terlalu tekun bekerja. Jadi lazimilah diri kita dengan pelbagai ibadat sunat, sebagai usaha kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi, adakah kita sudah memenuhi semua kriteria sebagai ahli syukur? Terpulang pada anda. Tepuk dada, tanyalah selera anda. Baik, saudara, kita santuni mutiara kata kiriman sahabat saya, Datuk Syed Ali. Kata Datuk Syed Ali, luangkan masa anda untuk mereka yang menyayangi anda tanpa syarat. Dan jangan membuang masa untuk mereka yang hanya mencintai anda apabila keberadaan anda sesuai untuk mereka. Ini kata-kata mutiara daripada Datuk Syed Ali. Jadi, luangkanlah masa kita untuk pada mereka yang benar-benar menyayangi kita dengan ikhlas, tanpa ada sebarang tujuan. Daripada kita duduk layan orang pembodik apa semua ni, saudara, kerana mereka mahukan sesuatu. Terpulanglah pada anda. Terima kasih Datuk Syed Ali atas kiriman mutiara kata yang begitu indah bagi saya. Baik, saudara, saya juga harus mengingatkan pimpinan. Hari ini mereka mula bertugas, saudara. Ya? Ingatlah, janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh jadi muflis, saudara. Bicara kita malam ini, saudara, selamat bertugas, duhai YB Menteri. Timbalan Menteri belum nanti lagi, saudara. Namun, sebelum saya memberi pencerahan selanjutnya, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Jauh, saudara, dari Perlis, menghantar kiriman untuk perkongsian kita bersama. Apa kata Pak Nazir? Makan laksa singgah di Rompin, pukul 1 tergesa-gesa. Perosak bangsa di kalangan pemimpin enggan bersatu berebut kuasa. Jadi walaupun di Perlis, Pak Nazir dapat melihat suasana negara ini, adanya pemimpin yang tidak mahu bersatu. Mereka seharusnya bersatu hati, saudara. Jadi akhirnya kerana kuasa,
negara terjebak dengan masalah. Jadi Pak Nazil bimbang dan memberi peringatan kepada kita. Tambahnya lagi, beli labu di pasar payang, mula keladi, pula terbayang. Sayang 1000 kali sayang, menang undi, janji melayang. Ini masalah juga, saudara. Bila mereka dah menang, jadi janji-janji mereka untuk berkhidmat untuk negara, untuk rakyat, hilang, melayang-layang, saudara. Yang mereka rebutkan adalah jawatan dan juga kekayaan, saudara. Itu pandangan Pak Nazil. Bagaimanapun, saya juga menerima kiriman sahabat kita yang lama tak hantar kiriman, saudara Nordin Malik. Beliau berusaha mewujudkan Tibet, iaitu berusaha mendidik anak bangsa kita dalam sektor pertanian moden. Di agro-nya di kawasan Perak Tengah, iaitu di Batu Gajah, Kampung Gajah. Menurut saudara Nordin Malik, apa dia harap melukah sepat, moh menangkap ikan tenggiri, moh tu marilah, saudara. Apa dia harap orang lain buat, moh kita usaha sendiri. Ni dia pantun dalam bahasa Perak. Moh tu marilah, jom. Maksud begitulah, saudara. Tambahnya lagi, yang sedap buah betik, yang racun panah sumpit. Yang tua heboh berpolitik, yang muda mangsa tersepit. Jadi beliau sebagai anak muda menzahirkan kerisauan melihat pimpinan orang tua ni asyik berpolitik saja. Saya juga, saudara, sempat, ini mungkin minta maaf, saudara, ambil sedikit waktu nak menyantuni satu puisi sajak kiriman sahabat saya, saudara Mazlan Noh. Bagi saya sesuai dengan keadaan suasana sekarang. Itu puisi pendek untuk orang-orang politik, saudara. Tajuk puisi itu adalah risau. Risau ni macam-macam lah perasaan gundah gulananya. Tiba-tiba sungguh kami risau bila kamu di atas, takut kealpaan di buaian emas. Kamu berayun melantun-lantun, hilang sopan santun, sehingga kabilah-kabilah terpegun sambil berbisik, diakah yang kita kenal dulu? Ini puisi pendek, saudara. Tiba-tiba sungguh kami risau, katanya, bila kamu di atas, dan takut dan bimbang kealpaan di buaian emas. Kamu berayun melantun-lantun, hilang sopan santun, sehingga kabilah-kabilah terpegun sambil berbisik, diakah yang kita kenal dahulu? Terima kasih sahabat saya Mazlan Nur Alung atas kiriman sajak yang begitu berarti bagi saya. Dia mempersoalkan, dia ke yang kita kenal dulu? Sekarang ni berada di anjung kuasa, jadi wakil rakyat, jadi menteri dan sebagainya. Saudara, inilah peringatannya. Ya, teman-teman penyair, mereka bersuara dengan nada yang cukup puitis, tapi penuh dengan 1000 makna, saudara. Baik, saudara, sebelum saya memberi pencerahan seperti biasa, saya harus mengingatkan anda yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel-channel YouTube dan sebagainya, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Begitu juga dengan kiriman kata-kata yang anda hantar. Saya selalu mengingatkan, jangan kita menyanggah peraturan yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi. Tadi pun yang berhormat menteri yang baru, sahabat saya saudara Fahmi Fadzil, mengingatkan jangan dijadikan laman sosial ini, saudara, sebagai laman untuk caci-mencaci, cerca-mencerca antara satu sama lain. Bagi saya, ruangan ini saya sediakan adalah sekadar pencerahan politik, tak lebih dari itu, saudara. Dan matlamatnya untuk memberi informasi kepada warga kita. Di samping itu, kalau ada saya punya komentar-komentar saya itu, kita mesti berpegang pada paksinya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu paling penting, saudara. Dan kalau anda mau mengirimkan, mau menyanggah sebarang persoalan yang saya utarakan, maka gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, gunakanlah bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai. Saudara, itu peringatan. Dan peringatan juga daripada Kementerian Alam Sekitar, iaitu daripada Jabatan Kaji Cuaca. Jabatan Kaji Cuaca mengingatkan, hari ini, saudara, memang macam saya katakan, masih lagi pagi terang benderang, tengah hari mendung, petang hujan di sana sini. Masih lagi tidak lebat dan sebagainya. Mungkin ada tempat-tempat yang lebat.
hujannya. Tetapi MET ataupun Jabatan Kaji Cuaca menyatakan bermula 7 hari bulan, 2 hari lagi saudara. Ini khusus untuk teman-teman di Pantai Timur. Kerana cuaca bermula daripada 7 hingga 9 Januari dijangka berlaku ribut petir dan angin kencang. Ini akan berlarutan sampai 6 jam dan boleh mengundang musibah banjir. Pada teman-teman di Pantai Timur khususnya, musim sekarang ni memanglah musim monsun ni saudara. Bagi orang Kelantan lah, selalunya kita main air, musim main air. Jadi perhatikan anak-anak kita. Kalau musim monsun begini, kadang-kadang penyakit mudah merebak. Saudara boleh main air, tak ada masalah, tapi berhati-hati kerana kalau hujan, ribut, petir dan sebagainya, bersiap sedialah dan tunggu arahan daripada pihak wajib untuk menangani musibah jika berlaku. Kita berdoa pada Allah SWT agar musibah ini tidak berlarutan, kerana kita mahu menghadapi masa-masa yang lebih mencabar menjelang hadirnya tahun 2023. Saudara, kita mula buat countdown. Sebab saya katakan kita beri tempoh 100 hari kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan yang mahu menangani derita rakyat. Saya akan mengingatkan setiap malam, saudara, kerajaan ini sudah pun masuk hari pertama. Dan tadi, mesyuarat kabinet telah pun diadakan, selalu kebiasaannya pada hari Rabu. Tapi sebab hari inilah permulaan mereka bekerja, kita tengok, kita lihat laporan. Menteri-menteri mula masuk ke pejabat, clock in. Ada yang berjumpa dengan pegawainya ataupun ketua seksa dan memulakan pandangan serta harapan serta arah tuju ke mana setiap kementerian yang mereka bina. Tapi saudara, ada satu benda yang agak menarik saya apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa bermula Januari ini gaji menteri dikurangkan kepada 20%. Ini yang kita mahu, saudara. Artinya pak-pak menteri kita memahami derita rakyat. Mereka juga harus menyantuni persoalan-persoalan rakyat ini. Kalau berjaya, barulah berhak untuk mendapat gaji penuh. Tapi sekarang ini gaji menteri, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, dikurangkan kepada 20%. Kalau gaji menteri itu 20,000, bermakna 4,000 dipotong. Kita mengharapkan agar pemotongan gaji itu dimasukkanlah dalam tabung, Pak Syekh. Supaya tabung ini tabung derita rakyat. Itu cadangan saya. Terpulanglah. Kalau peruntukan itu ada untuk emolument seorang menteri, masukkanlah dalam tabung. Kalau ada 28 orang menteri, kalau dah potong sampai 4,000 ataupun 3,000, adalah lebih kurang dalam 3 kali 6, 180,000 sebulan. Setahun, juta lebih, bolehlah digunakan untuk membantu rakyat-rakyat yang terkesan teruk, saudara. Kemudian, satu perkara, ini dulu dia orang bising. Sekarang ini sekali lagi, kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bermula 1 Januari ini, maka cabutan khas loteri ataupun perjudian dikurangkan daripada 22 kali kepada 8 kali sahaja. Ini sebab kita adalah negara kita ialah negara Islam, adalah negara persekutuan, dan juga untuk mengurangkan ini percaturan ataupun kegemaran orang suka berjudi. Bak kata Buya Hamka, saudara, judi itu, saudara, bila kita menang, ketagihan. Bila kita kalah, penyesalan. Jadi jangan sampai menyesal, elakkan perjudian tersebut. Cuma sesuatu benda yang agak bagi saya lah, bila beliau membayangkan dalam satu sidang medianya, Datuk Seri Anwar Ibrahim membayangkan bahawa katanya dana pilihan raya yang lalu datangnya dari syarikat judi. Sebahagiannya ini yang ditujukan kepada calon-calon daripada Parti Perikatan Nasional, termasuk PAS. Apakah ini benar? Ini perlu disiasat. Kalau benar begitu, kita nak tanyalah lebay-lebay tu. Bagaimana anda selalu bercakap soal judi itu haram, halal sana, halal sini. Takkanlah nak pilihan raya ni gunakan pertukaran daripada syarikat judi. Ini perlu disisihkan. Kementerian Keuangan juga, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, menemui kesalahan dalam pemberian kontrak.
dari wang peruntukan 600 bilion ringgit. Yang saya selalu sebutkan, iaitu rancangan ekonomi yang diwujudkan zaman Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, 600 bilion. Tapi timbalan Presiden PAS, Datuk ini Tuan Ibrahim kata 530 bilion. Soalnya berbilion-bilion saudara. Dan Kementerian Kewangan kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau dah sebulan ada seminggu lebih berada di pejabatnya, dan beliau menyatakan bahawa terdapat beberapa kesalahan dalam pemberian kontrak. Ini akan saya ulas dalam bila kita masuk segmen berhubung dengan isu 600 bilion. Secara SS Service, bebaskan bosku. Sabar dulu saudara, sabar. Perjalanan pemimpinan kerajaan sedang berjalan. Saya nampak gayanya adalah memberi impian, adalah ditangani tentang derita rakyat. Kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan kerajaan pimpinannya, kerajaan perpaduan ini tidak akan mengizinkan lagi pembolotan kekayaan negara bagi tokoh-tokoh politik. Ini yang kita nak dengar. Sebab selama hari ini kita tengok saja pemimpin kaya-raya, rakyat hidup menderita. Alhamdulillah, saya cukup bangga bila dengar kenyataan seperti itu. Tapi hendaklah dikota setiap apa yang dilafazkan. Kita tak mahu kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Ini kita tak mahu. Dan paling penting, ini untuk warga Sabah dan Sarawak, bahawa tuntutan mereka berhubung dengan perjanjian MA63 yang saya dah sebut 2-3 malam dulu, sebulan dulu, setahun dulu, tentang keadilan kepada warga Sabah dan Sarawak. Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi tempoh selama 1 bulan kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Fadilah untuk melangsaikan permasalahan ini satu persatu. Ini bagi saya berita baik untuk warga Sabah dan Sarawak. Artinya kerajaan hari ini amat prihatin dengan apa yang disuarakan oleh rakyat, saudara. Agak memeranjatkan kita, rupa-rupanya saudara, orang yang bising nakkan jawatan dia semua, iaitu Datuk Seri Shahidan Kassim. Dia rupanya mendapat lesen mengimport beras. Dan lesen itu akhirnya dijual kepada Tan Sri Al-Bukhari, Syed Mokhtar, dengan nilai 400 juta. Ya Rabbi, banyak tu saudara. Jadi sebab itu, kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan barisan kabinet yang lain telah pun mengambil ketetapan. Mereka telah pun memberi prasyarat kepada Tan Sri Syed Mokhtar yang pada asalnya bersetuju untuk mengeluarkan dana untuk membantu petani-petani. Dan kali ini kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, setiap tahun daripada hasil keuntungan Tan Sri Syed Mokhtar mengimport beras, maka sejumlah 30 ke 50 juta setahun hendaklah dimasukkan ke dalam tabung bagi membantu warga petani. Saya rasa ini satu benda yang wajar. Yang kaya, pulangkanlah kekayaan itu kepada rakyat. Barulah kita menangani derita rakyat. Dan kalau boleh kita minta, kita menuntut supaya harga beras ini dikaji semula. Tidaklah terus melambung naik. Saya rasa mungkin boleh dibuat. Tapi kalau tengok dengar tadi, saudagar Cina, siapa nama tak tahu, dia dapat 800 juta untuk Syed Mokhtar membeli lesen tersebut. Bersama juga dengan Datuk Seri Shahidan Kassim, 400 juta. Retinya untuk membeli 2 lesen ini, permit pengimportan ini, Syed Mokhtar terpaksa mengeluarkan belanja 1.2 bilion. Termasuklah perniagaannya. Jadi sebab itu gamak-gamaknya lah, maka harga beras itu seolah-olah sukar untuk dikawal, diturunkan, kerana ini menyangkut soal-soal return of investment, pengulangan daripada pelaburannya. Kita mengharapkan bahawa selepas ini harga beras dapat diturunkan. Dan esok Abang Mat agak lucu sikit. Besok Abang Mat akan mengumumkan senarai harga telur di pasaran. Sebab Abang Mat dah bercakap, kerajaan dulu tak ada telur. Tak ada telur tu maksudnya tidak ada bekalan telur. Ya, saudara? Jadi besok
Kabarnya, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, Abang Mat Sabu akan mengumumkan senarai harga barangan dan juga tentu sekali, iaitu harga telur. Di samping itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi yang diberi tugas sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Pembangunan Wilayah, beliau diberi tanggungjawab untuk menggalas tugas sebagai pengerusi jawatan kuasa pengurusan banjir negara. Ya, semacam saya katakan tadi, 2 hari lagi mungkin berlaku ribut, mungkin berlaku hujan dan mungkin berlaku banjir. Maka Datuk Seri Zahid Hamidi, Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi akan memikul tugas untuk membantu setiap warga yang terkesan. Tanganilah rakyat yang tentunya terjebak dalam permasalahan saya. Kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan bahawa siasatan polis terhadap pemimpin politik yang melontarkan isu sentimen agama dan perkauman, ini bukan arahan dari kerajaannya. Jadi sebab itu saya katakan, tangan yang mencincang, maka bahulah yang memikul. Untuk itu kerajaan, kata Seri Anwar Ibrahim, mengulangi hasratnya, impiannya untuk meneruskan setiap perancangan yang baik. Kalau kerajaan-kerajaan dahulu ada juga perancangan yang baik. Jangan kita kata tak ada yang baik langsung, saudara. Kalau tak baik langsung, negara dah bankrupt. Dah muflis dah kita. Tetapi ada perancangan-perancangan yang baik akan diteruskan. Itulah antara 11 perkara yang diumumkan sebagai hari pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim mempengerusikan mesyuarat kabinet yang dianggotai sepenuhnya kecuali Tengku Zafrul yang dikabarkan berada di Qatar. Di Qatar ke di Dubai? Mungkin ada misi negara, terpulanglah. Tapi bagaimanapun, nampak gayanya saya lihat menteri-menteri keluar saja daripada bilik mesyuarat, mereka bersemangat bersungguh-sungguh untuk menangani derita rakyat. Teruskanlah, Yang Berhormat. Teruskan. Rakyat menanti dengan penuh harapan santunan, sentuhan anda sebagai bapa-bapa menteri. Jangan dideritakan kami lagi. Dan saya seronok, kalau menteri pun dah kurang gajinya, tentulah mereka juga dapat merasai keprihatinan terhadap untung nasib warga saya. Cuma saudara, selalu saya katakan, yang berlalu itu biarkanlah berlalu. Apa yang berlaku telah pun berlaku. Tak boleh nak kita perbaiki perkara yang lepas. Semalam adalah momen indah ataupun momen sedih untuk dikenang. Hari ini adalah realiti. Esok adalah sesuatu fantasi, satu imajinasi, saudara. Tetapi kita harus simpulkan, nampak-nampak gayanya sebaik saja Datuk Seri Zahid Hamidi mengaku sumpah sebagai Timbalan Perdana Menteri semalam, nampak-nampak gayanya dalam media sosial. Orang kanan, Tazimudin sudah mula memberi penerangan, penjelasan itu dan ini. Dan untuk rekod, saudara, sehingga hari ini 7 ordinan darurat berhubung dengan penggunaan wang perbelanjaan kewangan belum pun dibahaskan dan diungkaikan di Parlimen. Ini perlu dijelaskan. Sebagaimana titah tuanku dan arahan daripada Duli Yang Mulia Tuan Agong, kita nak tahu. Jadi ini hanya sekadar untuk meredakan keadaan. Kita harus menegaskan pada budak-budak Paguh ni, saudara, agar mereka tidak terlalu risau. Kerana sebelum PRU dulu, UMNO Barisan Nasional telah berjanji tidak sekali-kali akan menggunakan undang-undang sebagai alat untuk membalas dendam. Apapun, let the law take its course for the justice. Sama-sama kita insafi. Sebab sebenarnya, kalau kita lihat seluruh rakyat Malaysia ni jumlahnya 32 juta orang. 32 juta orang. Kalaulah setiap rakyat diberi RM500, artinya baru 16 bilion. Kalau setiap rakyat, tapi sebagaimana yang saya suarakan sepanjang musim PKP dulu tu, ramai yang tak dapat. Walaupun sasarannya Makcik Limah, Makcik Kiyah, Pak Salih dan sebagainya, tetapi ramai yang tidak dapat. Kerana adalah red tape ataupun cara-cara pengendaliannya, ya saudara. Tetapi kalau kita katakan semua orang dapat, daripada 32 juta rakyat Malaysia, ertinya untuk tempoh 1 bulan baru 16 bilion.
Jadi kalau pula dibagi 1,000, kalau 1,000, ya saudara, artinya baru 32 bilion. Sedangkan pengumumannya 600 bilion. Jadi okeylah, kita buat perkiraan, katakanlah 83 bilion bagi pada semua pada rakyat Malaysia. Tak usah kita bising-bising, tak apalah. Kita buat perkiraannya saudara. Dan rasanya ini memang dahsyat saudara. Sebab itu kita minta agar pihak ini juru audit dalaman dan luaran melakukan auditornya. Kerana kes 600 bilion ini saudara banyak menimbulkan persoalan. Ada yang kata bahawa ia termasuk dengan wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja, di mana pekerja-pekerja, penyimpan-penyimpan daripada KWSC mengeluarkan simpanan mereka jumlahnya 145 bilion. Sejauh mana itu benar? Itu persoalannya. Kemudian ada pula tolak pengurangan bayaran KWSC sebanyak 10 bilion. Termasuk juga moratorium bank 180 bilion. Jadi kalau dikira daripada 600 bilion ataupun 530 bilion, masih ada baki lebih kurang 265 bilion. Ini bukan 250 juta saja, 265 bilion. Tolak lagi bantuan prihatin nasional, bantuan prihatin rakyat, subsidi upah dan sebagainya. Katalah 18 bilion. Tolak pula lagi kepada rakyat, terus bagi 65 bilion. Jadi masih ada 182 bilion. Ke mana pergi wang itu? Saudara, saya terperanjat apabila mendengar dalam satu media sosial seorang menyatakan bahawa terdapat ada dikatakan tabung jana wibawa yang diwujudkan. Kononnya siapa saja yang mendapat kontrak rundungan terus, maka 10% itu hendaklah dimasukkan ataupun diberi bagi tujuan tabung jana wibawa ini, katanya untuk mereka yang mendapat kontrak running terus lah. Bagi saya kalau running terus ni kroni ya saudara, yang sejumlahnya katanya 10% komisen. Jika ini berlaku, sebab itu mungkinlah Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ada berlaku macam seolah bentuk penyelewengan dalam pemberian kontrak. Jadi dalam keadaan begini, kita pulangkanlah kepada mereka. Biarlah pihak yang bertanggungjawab untuk mengkaji keseluruhannya. Kalau salah, maka mereka yang bertanggungjawab bawalah ke muka pengadilan. Ini kena ingat saudara, banyak persoalan begitu juga, persoalan pembelian vaksin dan sebagainya, berbilion-bilion. Itu yang saya katakan, pemimpin buat duit beratus-ratus juta, rakyat tengok dengan mata buntal. Buntang yang tengok. Itu keadaan saya. Sebab itu gamaknya mereka berebut-rebut nakkan kuasa. Saya tidak mau menuduh saudara, tapi ini yang saya dapat laporan. Kalau mengatakan sama ada 600 bilion maupun 530 bilion. Tapi semalam sahabat kita Saudara Syam Jalil selaku Ketua Perangai UMNO, beliau mendesak supaya kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mewujudkan siasatan diraja ataupun RCI berhubung tentang kedudukan wang 600 bilion. Memang kita dengar kenyataan Tasimuddin, dia kata dia tak masuk satu sen pun dalam tabung dia, tak ada pun wang masuk ke dalam akaun dia. Tak apalah, anda berhak untuk menjawab. Bagi kita siapa saja. Sebab itu saya kadang-kadang kecewa bila orang lain dituduh, mereka menjawab begitu saja, semua orang percaya. Tapi bila Presiden UMNO dituduh, semua orang percaya bahawa itu benar. Sedangkan macam Tasimuddin dia jawab begitu, orang kata betul juga agaknya. Ini keadaan saya. Bila Tasimuddin kata tak ada masuk 10 sen pun dalam akaun saya, iyalah tu. Itu keadaannya. Sedangkan bagaimana untung nasib Datuk Seri Presiden UMNO yang dituduh di mahkamah terus jadi hukum, terus dibenci. Ini keadaan saya. Sebab itu sekarang ni saya melihat bahawa saya pula dipahamkan ada gerakan sedang dilakukan untuk menyingkirkan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Dan ini saya kata merupakan percubaan dan rancangan terakhir mereka. Ini saja yang mereka boleh lakukan untuk menyingkirkan Datuk Seri Zahid sebagai Presiden UMNO. Seandainya puak mereka menguasai UMNO, maka UMNO ini akan dilelong, UMNO ini akan dibawa untuk menyokong pihak mereka. Ini keadaan saya. Kena ingat,
Saya, tanpa Datuk Seri Zahid Hamidi, UMNO telah pun menjadi makanan ataupun jadi alat. Saya tak nak menggunakan perkataan bawah saya, tapi menjadi alat kepada Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Ya, jadi kita lemah fikiran, kita termakan dan terpengaruh dengan perang saraf serta propaganda yang dilakukan. Kita akan terperangkap untuk bersetuju dengan mereka. Ini keadaan saya. Dan saya harap warga UMNO, Perekat Angkat Ubi sedar apa yang sedang mereka lakukan. Tambah-tambah lagi saya mendengar satu kenyataan. Saya tidak runsing, saya tidak khawatir. Saya yakin ahli-ahli UMNO Angkat Ubi tahu berperanan apabila sampai waktunya pemilihan jawatan-jawatan dalam parti UMNO, mereka kali ini akan menyensing lengan. Saya juga berkeyakinan ramai juga wolok-wolok ini akan ditolak oleh mereka. Dan warga UMNO Angkat Ubi kali ini akan menolak sebarang bentuk pemberian. Tetapi apabila kenyataan Syahdan Kassim, dia menyebut bahawa kerajaan perpaduan ini bakal bertahan cuma 6 bulan. 6 bulan itu kan dalam tempoh selepas pilihan raya ini, maka akan diadakan pemilihan parti. Sebab itu dia membayangkan seandainya mereka berjaya menumbangkan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, maka mereka akan menggunakan kedudukan itu untuk menumbangkan kerajaan. Ya, cuma saya rasa keadaan ini amat memeranjatkan saya apabila beliau menggunakan perkataan menumbangkan kerajaan. Sebenarnya dia boleh kata bahawa dalam tempoh 6 bulan mereka yang berada di anjung kuasa ini akan disingkirkan dari jawatan mereka. Saudara Hadi Akhir, PN Perikatan Nasional kata, dipenuhi kata-kata benar. Dan saya melihat sebenarnya bahawa apa yang disebut oleh Datuk Seri Syahdan Kassim ni agak bahaya saya. Ini menyanggah sebagai seorang rakyat biasa. Kerana bila dia mengatakan nak menumbangkan kerajaan, dia boleh mengatakan bahawa 6 bulan lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tersingkir sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid Hamidi dan menteri-menteri semua akan berubah kepimpinan negara. Boleh. Tapi nak tumbangkan kerajaan ini dianggap sebagai treason. Ini perkataan penggunaan ini sebagai satu penerakaan. Kerajaan milik Duli Yang Mulia Tuan Agong. Apabila anda nak tumbangkan kerajaan, ini satu yang salah. Dan anda boleh dibawa dan dihadapkan ke muka pengadilan bahawa anda ada cubaan untuk menjatuhkan kerajaan. Sebab itu saya seringkali mengingatkan teman-teman, bukan menjatuhkan kerajaan, tetapi untuk menyingkirkan pemimpin tak ada masalah. Itu soal politik. Cuma nak menumbangkan kerajaan ini satu, bagi saya satu agenda politik yang membahayakan dan bercanggah dengan perlembagaan. Tidak ada sesiapa pun warga kita diizinkan untuk menumbangkan kerajaan. Yang mereka boleh lakukan peralihan pimpinan kerajaan. Dalam politik, pimpinan. Parti mana yang menang dalam pilihan raya, maka parti itulah yang akan mentadbir kerajaan Malaysia. Tapi nak tumbangkan, apakah maksud Syahdan Kassim nak menumbangkan kerajaan Malaysia? Apakah beliau tidak pernah berterima kasih pada kerajaan yang memberi beliau permit untuk mengimport beras, sebagaimana yang didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Jumlah yang beliau perolehi kekayaan 400 juta. 400 juta masuk dalam kantong anda. Kalau mengikut kefahaman saya untuk beli permit itu daripada oleh Tan Sri Syed Mokhtar, terpaksa mengeluarkan belanja sekitar 400 juta. Dan ini bagi saya mungkin sebab itu dia mengelupu sangat Dan ini juga boleh dilihat sebagai satu kudeta, satu rampasan kuasa. Salah tu saudara. Ini salah. Tapi nak berlaku kudeta dalam parti, okey. Anda buatlah cara. Sebab itu sekarang ini saya nampak, saya dengar dalam pencerahan ataupun dalam kenyataan Tan Sri Haji Hadi Awang. Sebab beliau mendedahkan tiba-tiba, sebab itu saya kata kebenaran muncul dengan sendirinya apabila beliau mendedahkan bahawa orang yang bertanggungjawab yang nak bawa 10 orang ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO menyertai Perikatan Nasional adalah Hishamuddin Tun Sin On, H2O. Saya boleh sebut begini sebab mendengar apa kenyataan beliau. Maka sewajarnya pimpinan UMNO membuat siasatan, kalau perlu disingkirkan. Kita tak boleh lagi menyimpan gunting dalam lipatan. Kita tak boleh menyimpan lagi duri dalam daging kita, saudara. Ini keadaan. Dan kalau benar kenyataan itu, siasatan perlu dilakukan. Sebab saya melihat, saudara, puak-puak yang kecewa
yang kehilangan jawatan sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri, dan dari kalangan UMNO selepas PRU 15, kini mereka sedang melakukan langkah untuk kembali berusaha untuk mendapat kuasa melalui pemilihan UMNO pada menjelang pertengahan tahun 2023. Jadi, apa yang akan mereka lakukan adalah dengan memenangi jawatan-jawatan tertinggi dalam UMNO dan mengambil alih pucuk pimpinan parti. Apakah ahli UMNO akan mengizinkan? Kita dah lihat bagaimana kebencian rakyat melihat pimpinan UMNO bertelaga hanya semata-mata kerana jawatan. Kerana mereka nak jawatan menteri, mereka nak jadi Perdana Menteri, mereka nak jadi macam-macam jawatan lah. Duduk dalam GSC dan sebagainya. Rakyat hidup menderita. Sebab itu kebosanan rakyat, kebencian rakyat, akhirnya mereka menterjemahkan di peti undi. Akhirnya, saudara, UMNO yang selama ini begitu berbakti, mereka ketepikan. Pilihan Raya yang ke-15 mengajar kita bagaimana teruknya kita. Uyuk. Tak pernah dijangkakan UMNO boleh mendapat cuma 26 kerusi saja. Satu benda yang amat memalukan. Ini kerana kebosanan rakyat. Dan kini mereka nak mengulangi peristiwa yang sama. Sama ada melalui macam dikatakan langkah Sheraton lah. Lebih kurang begitu. Awal-awal lagi mereka cuba mewujudkan suasana yang sedemikian. Apabila adanya 10 orang ni, boleh pula memberi sokongan pada Tan Sri Muda Yassin yang menafikan prinsip demokrasi. Rakyat juga marah. Jadi saya haraplah mereka yang terlibat dalam persoalan ini perlu diambil tindakan disiplin. Sebab itu macam saya katakan semalam, Datuk Seri Presiden tidak boleh lagi ada toleransi. Jangan bertoleransi dengan pengkhianat-pengkhianat parti. Perlu disingkirkan. Walaupun mereka berjawatan sebagai ahli parlimen, kalau perlu disingkirkan, singkirkan. Sebab hari ini kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mendapat jumlah sokongan sekitar 147. Itu termasuklah 30 orang. Tolak yang 10 orang ni masih ada 137. Mungkinlah mereka berpengaruh boleh membeli lagi apa semua 10 orang. Masih ada lagi 127. Keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan barisan menteri-menteri kabinet ini masih kekal. Apa nak dirisaukan? Sudah sampai masanya kita membuat pemutihan dalam UMNO ini. UMNO memerlukan, sebagaimana saya kata, regenerasi. Satu islah dalam kepimpinan. Tak mahu lagi adanya musang-musang berbulu ayam. Mereka yang menyamar, bercakap soal demi agama, demi bangsa dan negara. Tapi akhirnya membawa UMNO terjerumus dalam lembah yang cukup hina. Apabila selama lebih 60 tahun jasa UMNO itu diketepikan oleh rakyat. Mereka inilah pengkhianat parti yang tidak boleh dimaafkan. Saya harap Datuk Seri Presiden benar-benar tegas bersama dengan barisan majlis tinggi yang ada. Tidak ada toleransi. Biarlah kita mempunyai ahli yang kurang, yang sedikit. Kalau ada ketua bahagian yang melakukan sabotaj di peringkat bahagian, ada kajian Biro Disiplin, ambil tindakan. Saya yakin, saudara, ahli-ahli peringkat akar umbi menanti keputusan majlis tinggi. Apa yang akan mereka lakukan? Jangan diam terus. Haji Hadi dah kata, orang yang bertanggungjawab adalah Hishamuddin Tun Sin On. Maka dia juga perlu diambil tindakan. Perlu disingkirkan daripada parti. Sebab melakukan tindakan yang memalukan parti kita. Yang menyanggah prinsip demokrasi. Bagaimana ketua-ketua bahagian yang lain. Saya haraplah, walaupun dia pernah menjadi ketua perhubungan, kalau dia pernah menjadi ketua perhubungan UMNO negeri-negeri, kalau dia melakukan khianat, juga perlu ambil tindakan. Orang macam Syed Dan Kasim ni tak payah perlu ada lagi. Dan begitu juga ada 5-6 orang lagi tu yang saya lihat, mereka bukan lagi apik lempang, tapi mereka adalah parasit yang selama ini merosakkan UMNO. Depan rakyat, depan ahli UMNO, bercerita tentang murninya perjuangan UMNO. Hebatnya pimpinan-pimpinan untuk menyantuni masalah rakyat. Di belakang rakyat, lain tak ada. Apa yang mereka lakukan? Aku nak jawatan menteri. Aku nak itu. Aku nak ini. Mereka mencari kekayaan. Rakyat, ahli-ahli akar umbi dibiarkan begitu. Sebab itu saya merasakan ahli-ahli akar umbi pun fed up. Bosan dengan perangai mereka. Yang apa yang ada, bagi pisang. Ahli-ahli. Bagi pisang, sebiji, 2 biji, dah. Apakah itu nilainya dalam perjuangan kita? Ini saudara SMD dia kata tak sokong perikatan masuk neraka. Apa hal pula ni?
Saya rasa ini satu kenyataan yang bagi saya yang memutarbelitkan agama. Sebab itu saya nak mengulangi Datuk Seri Presiden pernah menyatakan bahawa beliau tidak mahu menggunakan agama untuk mengejar jawatan. Beliau mahu politik ini digunakan untuk memperjuangkan kesucian, kemurnian agama Islam. Itu yang paling penting. Bukan kita menonggang agama, tuduh orang ni kafir, tuduh orang itu. Sudah cukup dah umat Islam berbalah. Bukan kita tak belajar daripada pengajaran apa yang berlaku di negara Arab, apa berlaku di Palestin, apa berlaku di Kabul, apa berlaku di Libya, apa berlaku di Mesir. Secara tumbang pemimpin, akhirnya siapa yang berkuasa? Bukan rakyat. Rakyat terus terhumban dalam penderitaan yang cukup menyedihkan. Cukup-cukuplah perbalahan soal agama ini. Apa yang berlaku di Bosnia Herzegovina, berapa banyak bangunan-bangunan cantik, saudara tak berpeluang. Saya alhamdulillah berkesempatan bertandang ke bumi Bosnia Herzegovina. Saudara, saya melihat dengan sedih satu kawasan yang cukup indah, terlalu cantik, kota raya yang ada di situ, tapi akhirnya musnah oleh percaturan politik. Begitu juga saya melihat apa yang berlaku di Turki, apa yang berlaku di Kabul. Waktu saya berkesempatan melawat itu, saya melihat dengan penuh keinsafan. Apakah kita mahu mencoretkan bumi kita ini dengan coretan-coretan yang penuh kekotoran, penuh pendustaan pemimpin? Ya, sebab itu saya nak berseru pada ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi, bersedia. Anda pasti akan didatangi oleh mereka ini. Tapi sebelum mereka datang bertemu dengan pimpinan peringkat akar umbi, saya harap Majlis Tinggi ambil tindakan. Jangan lengah-lengahkan. Betul, Yang Muhammad Presiden sekarang ni sibuk. Hari ni berada di Kulim untuk berkempen. Besok Yang Muhammad akan berada di Rompin untuk berkempen pilihan raya bagi kawasan pertiman. Balik kempen terus. Saya mintalah, jangan tunggu lama-lama. Seram. Apa ni saudara? Minta saya buka songkok. Sumpah Pak Zahid, bahas dulu Pak Haji. Kalau tak buka songkok, saudara Meme. Sumpah apa tu saudara? Bukan sumpah. Saya nak jelaskan lafaznya. Saya nak ulangkan. Memang betul ada dilafazkan, ada dilafazkan dalam Perhimpunan Agung yang lepas. Beliau mengatakan untuk pilihan raya kita tak akan bekerjasama. Untuk pilihan raya there is no PKR, no DAP, no PBBM. Perlu apa diulangi lagi benda yang lepas? Tapi beliau ada menyatakan dalam ucapannya, saya tak ikuti semua ucapannya. Beliau ada menjelaskan bahawa politik negara, khususnya UMNO, akan menjangkau melalui satu riset politik yang baru. Jajaran baru akan berlaku. Ini telah dinyatakan. Apa nak buat? UMNO dah tewas. Saya, apakah kita masih nak biarkan negara terbakar hanya sekadar memenuhi hati? Saya tahu apa yang dilontarkan kadang-kadang oleh mereka yang tak puas hati. Mereka yang sudah merasakan kehilangan jawatan. Mereka yang tidak lagi orang dia atau pemimpinnya bergelar menteri. Cari jalan. Bagi saya, ini benda yang lalu. Yang lepas. Kita mahu melihat ke hadapan. Apakah anda tidak bangga dengan adanya kerajaan hari ini yang mahu menangani derita rakyat? Apakah kita cukup hidup dengan slogan tak undi Perikatan Nasional masuk neraka? Puas hati? Tak mau kerjasama dengan ni? Puas hati? Apa rakyat dapat? Apa yang akan dialami oleh negara? Ini perlu dikaji. Ini perlu diinsafi. Jangan kita bercakap mengikut kata hati. Saya bukan nak membela saya. Sebab itu saya katakan, yang sudah. Kita dah lalui segala-galanya. Masalah perbalahan sama kita perlu disantuni. Ini masa untuk ceasefire. Ini masa untuk kita bersatu padu. Kita memperkukuhkan. Bukan memecah berai lagi. Masih lagi nak mewujudkan suasana supaya kita berpecah belah. Bagi saya ini tidak adil. Anda tidak adil pada rakyat. Kalau saya juga mengikut kehendak yang sebegitu, saya tidak adil kepada warga kita. Warga yang marhain, yang hidup mereka kais pagi makan pagi.
Pemimpin tak usah peduli. Mereka kaya raya, mereka senang dan lenang. Kekayaan mereka melampaui. Dengar sendiri apa kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk dapat permit import beras saja boleh dijual dengan harga 400 juta. Kita dapat apa? Masih lagi kita nak bercakap soal retorik politik. Cukup-cukuplah. Apa lagi yang kita nak bercakap? Yang sekarang ni, masalah banjir akan ditangani oleh Presiden UMNO. Masalah rakyat, derita rakyat, Perdana Menteri sendiri akan menyatakan kerajaan hari ini akan melakukan tindakan untuk menyantuni derita rakyat. Saudara Mami nak buat apa? Nak cakap soal apa lagi? Nak cakap soal sumpah. Apa lagi ada orang tak bersumpah lagi? Bila kena pada UMNO, segalanya salah. Bila orang lain buat, segalanya okey. Anda tidak adil. Saya melihat keadilan perlu diterjemahkan untuk ramai. Kalau dengan PAS, oh boleh. Ini musibah besar. Ini musibah kecil. Kita mesti menangani supaya musibah besar itu tidak terlaksana. Jadi musibah kecil, boleh. Anda adil lah sikit bagi saya. Saya bukan nak membela yang bukan-bukan. Saya melihat sekarang ini dan saya bangga. Kalau benar dapat diterjemahkan. Bila menteri sendiri sanggup potong gaji 20%. Dulu, waktu kita susah, waktu negara dalam keadaan huru-hara sebegitu, saya pernah menyarankan, minta supaya pak-pak menteri potong gaji, tanda keprihatinan mereka terhadap untung nasib rakyat. Mereka buat no hand aja, buat tak tahu derita rakyat, masalah rakyat. Mereka tetap hidup senang lenang, malam-malam hisap sigar, rakyat. Dan ini yang saya katakan kerana kita didogmakan dengan macam-macam aliran politik. Dan kerana slogan itu, slogan ini. Untuk apa bercakap soal slogan? Now, masa bukan masa untuk menangani slogan. Masa untuk menangani masalah rakyat. Kita akan menghadapi suasana yang lebih sukar kalau kita masih berpecah belah. Andainya Datuk Seri Zahid Hamidi diam, artinya kita tidak menghormati proses demokrasi. Apakah beliau nak marah apabila Presiden UMNO menghormati kehendak rakyat? Rakyat dah bagi undi kepada Pakatan Harapan 82 kursi. Dan mereka memanglah tak boleh terbentuk kerajaan. Dia dalam keadaan keterpaksaan, buatlah, apa masalahnya? Kenapa nak didongengkan lagi cerita yang dulu? Kalau nak ikut bersalah, semua ada salah. Kalau nak ikutkan sakit hati, semua orang sakit hati. Kalau nak mengikut apa yang pernah disuarakan dulu, saya sendiri pun kadang-kadang kecewa. Bukan tak kecewa bila pemimpin kita dikata macam itu ini. Bagi saya tak payah dah. Cukuplah kita berretorika politik. Menyakau lah, menyamun lah. Pemimpin itu, tunggu. Kita bagi peluang. Hari ini masuk hari pertama. Saya dah berjanji dengan saudara bahawa kita akan santuni saban hari. Kita akan mengira hari sejauh mana pimpinan menangani derita rakyat. Ini yang paling penting. Saya taklah peduli. Kadang-kadang orang saudara sanggup menjual agama untuk mencapai matlamat mereka. Kita tidak begitu saudara. Mulalah buat cipta naratif begitu, naratif begini. Sampai bila orang Melayu khayal dengan naratif? Sampai bila kita tak mau berubah? Kita harus berubah saudara. Perubahan ini berlaku pada sikap kita, diri kita. Sejauh mana kita bersanggup untuk merubah. Kalau terus hanyut dengan tuduhan itu, tuduhan ini. Sekarang ni isu 600 bilion mana lebih penting? Dengan tak mau kerjasama dengan Datuk Seri Ibrahim. Kalaulah waktu itu Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan PBM. Tapi kena ingat juga, beliau juga mengutarakan persoalan tidak akan kerjasama dengan PBM. Mana lebih penting? Mana lebih besar? Ini persoalannya saudara. Saudara Muhammad Yusof, rakyat merana. Ini saya pemimpin bersigar lah, hisap sigar. Mereka kaya raya. Cukuplah kita melihat derita rakyat. Jangan kita bercakap lagi, jangan kita bernostalgia. Orang Melayu ni kadang-kadang kalah dengan dondang sayang. Tiuplah api. Tiup apa ni, apa lagu ini dondang sayang. Tiuplah api, asap berderai. Niat di hati tak mau bercerai. Ingat saya, dondang sayang gesik biola. Sampai bila? Kita harus menangani masa. Ini masa untuk kita bergerak ke hadapan. Anak-anak muda yang tak ada pekerjaan. Ini perlu dilakukan. Apa tindakan menteri? Menteri Sumber Manusia, Menteri Pembangunan Luar Bandar, Menteri Ekonomi, Menteri Kewangan. Cari dana supaya anak-anak muda ini kali ini benar-benar ditangani. Mereka yang berada di Menara Gading,
terbelenggu dengan masalah kewangan. Perlu dicari agar fikiran mereka tenang, mereka dapat menimba ilmu, supaya result mereka lebih baik akan datang. Sebab mereka adalah bunga-bunga bangsa di masa akan datang. Jangan kita jerumuskan anak-anak muda kita ini ke dalam suasana yang cukup mengerikan. Saya dah bercakap, saya mengingatkan pada anda semua bahawa negara sekarang ini berada dalam suasana yang bukan dalam selamat sebenarnya. Angin, tsunami, kehancuran politik dunia sedang mengetuk pintu kita. Kita akan terkesan kalau kita berterusan masih lagi no Anwar, no DAP, no itu, no ini. Sampai bila akhirnya rakyat yang terperangkap untuk hidup susah. Ini keadaan yang saya lihat. Cuma saya lihat mana pemimpin yang dilihat durjana, pemimpin yang melakukan khianat pada parti. Orang ini perlu diambil tindakan. InsyaAllah besok saya akan jumpa mereka di tingkat 38 seandainya. Tapi kan tak boleh sebab kabarnya Timbalan Perdana Menteri akan berada di Rompin. Kalau saya berjumpa, saya akan tuntut dan saya akan menuntut Biro Disiplin untuk melakukan tugas. Mereka yang bernama pengkhianat perlu disingkirkan daripada rumah UMNO ini supaya bahtera kita ini terus melayari perjuangan bangsa. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.